Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, yang berbahagia para pengetua, timbalan pengetua, dan yang dirahimkan Ustaz Aminuddin bin Abdul Rahim, seterusnya barisan guru-guru, barisan pendam, dan seterusnya anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, serta seluruh kaki tangan dan warga MRC insyaAllah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam dewan yang sangat indah ini, di dalam satu majlis ilmu. Dan insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan keizinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat bersama dengan kita pada pagi ini Ustaz Aminuddin bin Abdul Rahim. Beliau merupakan seorang penceramah dan juga salah seorang daripada ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah. Dan kalau tuan-tuan selalu ikut program di dalam radio pada hari Khamis, insyaAllah tuan-tuan akan mendengar perbahasan, tazkirah, dan juga sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Aminuddin insyaAllah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diizinkan Allah datang ke bumi MRC Pendang ini seorang guru, seorang yang alim dalam bidang fiqh, untuk bersama-sama dengan kita. Dan insyaAllah di mana ada orang yang alim, di situ ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dengan ruang masa yang kita ada pada pagi ini, dengan sesi kita ini, sebenarnya tajuk kita hari ini kita tanya Ustaz jawab. Jadi insyaAllah dalam perhimpunan kita pada pagi ini, di sesi ujung nanti kita ada membuka sedikit ruang untuk anda, tuan-tuan, anak-anak kalau ada kemusykilan. Tetapi di awal pagi ini kita akan mendengar sedikit tazkirah daripada Ustaz, sebelum saya menyoal Ustaz lagi dengan beberapa soalan yang telah ditanyakan insyaAllah. Jadi insyaAllah dalam perbincangan kita pada pagi ini, kita nak minta Ustaz menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita betapa pentingnya ibadah salat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sebab dalam dunia akhir zaman Ustaz, kalau kita perhati, ramai manusia dia ada ilmu tahu, dia tahu kata kewajipan sembahyang itu wajib atas seluruh orang Islam. Tetapi dalam masa yang sama ramai juga yang meninggalkan. Sebab apa? Ramai yang ada ilmu tahu tetapi tidak ada ilmu Ustaz. Jadi insyaAllah anda nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita betapa beratnya ibadah salat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. اللهم أنت بالعلم معروف ونحن بالجهل موصوفون، فعلمنا علما من لدنك نصير به كاملين في المحيا والممات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، dimuliakan Fadil pengerusi majlis, yang berusaha Tuan Pengetua MRS yang pendang, timbalan-timbalan, guru-guru lelaki dan perempuan, seterusnya adik-adik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu dan perbincangan kita berkenaan dengan kepentingan kita sebagai seorang manusia yang beriman, yang muslim, untuk memelihara sembahyang 5 waktu. Kalau kita baca dalam Quran surah Al-Baqarah, kita akan jumpa salah satu ayat tentang Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam tinggal di dalam syurga bersama dengan isteri baginda. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tinggallah kamu wahai Adam dengan isteri kamu dalam syurga. Makanlah makanan yang kamu nak makan sewenang-wenangnya. Cuma satu saja yang dilarang kepada kamu, jangan kamu mendekati pokok ini. Kalau kamu berdua mendekati pokok ini, nescaya kamu berdua akan termasuk orang yang zalim. Nabi Adam diberikan tawaran oleh Allah untuk makan sebanyak mungkin buah-buahan, untuk pergi ke mana-mana pokok, tapi satu pokok jangan pergi. Pokok itu terlarang. Tapi oleh kerana ada musuh namanya Iblis alaihi la'natullah, dia pimpin Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam makan dan menyebabkan diturunkan ke atas muka bumi. Kita pun begitu. Dalam kita mengenali sembahyang satu kewajipan, kita kena sedar Allah bagi kat kita sehari semalam 24 jam, bukan bagi setengah jam. Orang muda ke, orang tua ke, kamu ke, saya ke, tak ada orang yang menghabiskan satu hari dia dapat 23 jam 59 minit. Tidak ada orang yang menghabiskan satu hari dia dapat 24 jam 1 minit. Semua orang yang menghabiskan satu hari kemarin, kita dapat 24 jam, tak kurang seminit, tak lebih seminit. Tetapi dalam 24 jam yang Allah bagi itu, ada setengah jam Allah suruh kita peruntukkan untuk mendirikan sembahyang 5 waktu. Subuh 5 minit, Zuhur 5 minit, Asar 5 minit, Maghrib 5 minit, Isya 5 minit, 25 minit. Oh, dah setengah jam. 23 jam setengah kamu boleh buat benda lain. Kamu tidur malam saja 8 jam, tak masuk tidur tengah mengaji, tidur tengah khutbah Jumaat, tak masuk. Tidur saja 7-8 jam, 10 jam. Makan saja, menonton lagi, bersembang lagi. 23 jam aku bagi ke hampa untuk buat benda lain. Aku minta ke hampa setengah jam saja untuk sembahyang. Itu pun ada orang 24 jam dia tak sembahyang. Nabi Adam dibenarkan oleh Allah untuk makan banyak pokok, tak boleh bilang. Tapi Nabi Adam dipujuk oleh musuh namanya Iblis, menyebabkan pokok yang dilarang itu didekati. Tetapi ada hikmah Nabi Adam dekati, kerana untuk menyebabkan baginda turun menjadi khalifah di atas muka bumi. Kita, lelaki dan perempuan, Allah bagi dia kita 24 jam. Allah suruh setengah jam sembahyang, 23 jam setengah buat benda lain. Tapi manusia merasakan 24 jam tu anak yang punya, akhirnya 24 jam dia tak sembahyang. Allah sebut dalam Quran, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna.
manusia akan jadi melampau bila dia berasa dia kaya, dia berasa dia tak berhajat kepada Allah. Dia berasa dunia ni anak yang punya, diri aku yang punya, ikut suka aku nak semayang, kata orang semayang. Mata ni aku yang punya, ikut suka aku nak tengok yang halal atau nak tengok yang haram. Mulut ni aku yang punya, ikut suka aku nak cakap yang baik atau nak cakap yang jahat. Bila manusia berasa benda yang Allah bagi pinjam tu hak dia, dia buat ikut suka dia. Bila manusia rasa apa yang dia dapat tu hak Allah, dia akan buat ikut Allah. Sebab itu almarhum guru saya dulu, dia kata seorang bapa pergi pasar minggu bawa anak umur 4 tahun 5 tahun. Budak ni kalau kita buat pergi supermarket ke, buat pergi pasar minggu ke mana, apa dia tengok yang dia berkenan tu dia dengar. Dia tengok mainan, dia payah nak mainan. Dia tengok pokok makanan, dia payah nak makanan. Dia tengok pakaian, dia payah nak pakaian. Pak garu kepala. Aku dah buat duit sikit, beli ikan. Anak aku berlumpur sepanjang jalan. Jalan jumpa Muhmutan, dia nak apa Muhmutan? Pak tak mau beli, dia duduk kat jalan. Akhirnya Pak rasa hati, nak beli duit apa cukup dan jimat duit. Tak beli budak tu kat jalan. Riau depan Bukit Muhmutan. Dah kali tu Bukit Muhmutan ambil setengah kilo lagi. Nah, tak payah banyak duit lah, kesian ke dia. Lega dapat peri. Budak tu kat jalan, Pak dia visit. Saya kira jumpa buah dia, hampa lagu ni pula supaya dapat peri. Pak pun perangai teruk lah. Dia bawa anak Nabi raya, dia suruh minta duit banyak-banyak. Pasal apa? Sebab dia boleh bawa minyak raya ayam. Jadi seorang anak pergi dengan ayah ke pasar minggu, anak dia nak ada apa dia terpaksa kena beli. Kalau dia tak mau beli pun dia kena pujuk. Nanti sendiri dekat nenek kereta nak beli lagi, ayah beli lah ni, nanti lu ayah nak beli ikan tu. Ayah sepanjang jalan, akhirnya kita beli bahan yang kita nak beli. Dekat nak balik, kita pegang nak beli mainan RM15. Nak beli baju RM10, RM20, mahal. Kita cari hak buah. Dekat nak balik, kita beli rumput lekor RM1, 10 lebih. Dapat ayam beli rumput. Boleh beli rumput lekor, sengah frame budak tu. Lupa mainan, lupa baju, lupa yang lain. Lepas tu Pak pembalai dia beli dekat nak balik. Beli, terus naik di kereta. Start kereta, balik. Pasang aircon, budak tu makan rumput lekor. Pruk, tukar lah kereta. Budak tu duduk belakang, Pak duduk depan. Pasang aircon, baru satu kereta. Maka Pak pun teringin, meleleh-leleh. Pak kata sedap. Oh sedap Pak, sedap. Mai ayah nak tukar sikit, nak rasa sikit. Mai kat ayah sikit. Apa budak tu jawab? Tak boleh. Ini cik punya. Pak dah nak pergi beli sini. Budak umur 4 tahun 5 tahun biasa dapat hadiah, lupa dia kata tu anugerah Pak dia. Dia lupa bahawasanya diri dia anak Pak dia. Kereta yang dia tumpang tu kereta Pak dia. Duit RM1 nak bagi tadi, duit Pak dia. Setelah dibeli, boleh 10 keping, milik Pak dia. Pak dia bagi 10 keping, Pak minta sekeping, ada lagi 9. Tunggu makan tak habis. Tapi dia berasa hak dia terus bila dapat, Pak dia minta sekeping, dia kata Pak pergi beli sini. Ni cik punya. Kelompok ini anak yang punya. Ketika itu apa perasaan Pak? Hati dah orang ajak pula ni pun tampak sebenarnya. Pak dah tampak tak boleh apa? Pak banyak. Aku lupa panggil aku ni lah. Tampak apa aku umur 4 tahun panggil gitu lah. Cuma budak tu lupa bahawasanya segala yang dia miliki, bahkan diri dia sendiri milik Pak dia. Dan dengan sebab dia tak bagi sekeping kepada Pak dia, Pak dia boleh ambil pelbagai tindakan. Pak dia kata tak bagi no? Yang rabut semua 10 keping tu. Budak tu nak buat apa? Nak tumbuk Pak dia. Pak dia kain pelantik tu. Hang tak bagi kat aku no? Dia ambil ke semua. Tu kira Pak baik tu kalau rabut semua. Kalau dia rabut, maaf dia pus biji pelantik. Patah gigi tu pun. Kalau dia tak mau rabut, dia tampak budak tu riau, ingat. Dia tutup mulut, dia tutup hidung.
Jadi nyawa tu. Ataupun dia buka tingkat, ambil budak tutup, apa keluar? Oh, orang tak baik aku, no? Buka tingkat, tahu pada muka budak tu, pada muka pak Pak dia boleh buat pelbagai hukuman kepada dia dengan sebab dia tak bagi 1/10 daripada 10 keping yang dia dapat. Inilah perangai sebahagian manusia yang tak sembahyang. Dia lupa tubuh badan dia sihat, siapa bagi? Allah bagi. Angkai dia tak putih waya, tak masuk tanjung rambutan, angkai dia waras, siapa bagi? Allah bagi. Kalau Allah bagi putih waya semua, duduk tanjung rambutan semua hidup. Kaki dia tak patah, tangan dia tak patah, tubuh badan dia tak lumpuh, dia boleh bernafas, boleh sambung nyawa setiap saat, siapa bagi? Allah bagi. Kalau Allah suruh malaikat hentikan nafas dia, mati terus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mati kena karat, bagi mati kereta belah, bagi mati terkejut, bagi kena lumpuh, semua Allah boleh bagi hukuman kepada dia dengan sebab dia tak sembahyang lima waktu. Aku bagi hang 24 jam, aku minta setengah jam. Pak dia kata aku bagi hang 10 keping, aku minta sekeping, hang ada lagi 9. Tapi dia rasa 10 keping tu hak dia. Tapi dia rasa tubuh badan tu hak dia. Orang pergi tengok api ya sembahyang. Sembahyang apa? Akan jawab aku buat masing-masing. Dia lupa bahawasanya Allah sebut dalam Quran, walau kalau kami kendaki, kami boleh matikan kamu sekarang juga, kami gantikan orang. Kalau Allah kendaki, Allah boleh tarik nikmat kesihatan daripada dia. Tidak ada siapa boleh bagi. Doktor hebat mana pun tak boleh bagi dia sihat balik kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan. Jadi manusia yang sedang Allah bagi kat aku 24 jam, Allah minta setengah jam, tapi bukan untuk keuntungan Allah, untuk keuntungan diri kita sendiri. Bila kita sembahyang, Allah sayang kita. Bila kita tak sembahyang, Allah benci kita. Bila kita sembahyang, kita lakukan tindakan dalam kehidupan sesuai dengan pengakuan kita dalam sembahyang, Allah sayang, manusia sayang. Kalau kita tak sembahyang, kelaku kita bercakap dengan sembahyang, Allah benci, manusia benci. Allah suruh kita sembahyang untuk keuntungan kita. Manusia akan benci kepada sembahyang apabila dia rasa sembahyang ni satu bebanan yang menyusahkan dia. Kita tidur di malam hari, tiba-tiba orang main gerak pergi sembahyang subuh. Mak kita gerak pergi sembahyang subuh. Pak kita gerak pergi sembahyang subuh. Kita marahkan mak kita. Kacau aku nak tidur. Dah lah semalam tidur saya tengok Gusti. Dia 12 baru tidur. Tak tahu mungkin nak main gerak dah. Nak bangkit susah. Nak biaya sembahyang sejuk. Pak suruh pergi sembahyang masjid pula. Jangan sembahyang rumah, kena pergi sembahyang Jumaat. Kena pagi Jumaat pergi sembahyang. Tu imam baca panjang, sujud sejadah, letih semua. Dah lah bangkit sejuk. Main masjid tu imam baca panjang pula. Baca lah inna a'tayna. Ini tu baca alif lam mim tanzil. Habis sembahyang, dia wirid panjang pula, letih tu. Habis wirid, dia pergi kuliah subuh pula, letih tu. Keluar pada masjid, surau, tengok kasut kena hilang, kasut kena curi, dia duduk tu. Dah lah letih sembahyang. Orang balas kasut dah dah. Susah nak sembahyang. Kita merasakan sembahyang itu satu bebanan apabila kita lupa bahawasanya pelbagai nikmat yang kita sedang nikmati sekarang ni Allah boleh tarik bila-bila masa. Allah boleh ambil pelbagai nikmat termasuk nyawa kita sekarang. Allah bagi amaran dalam banyak ayat. Manusia akan merasa satu bebanan yang musuh. Sebab itu manusia tak mau sembahyang. Orang kafir tak mau mengucap, dia kata kalau mengucap susah dia, akhirnya dia tak masuk Islam. Orang Islam tak mau sembahyang, pasal dia rasa sembahyang dia menyusahkan dia. Nak kena pergi. Padahal kalau suruh merentas desa 10 km boleh pergi. Merentas desa 1 km boleh. Tapi nak pergi sembahyang daripada bilik, daripada tempat dia tidur sampai bilik ayam bukan sampai 1 km. Dia tak mau pergi sembahyang, buat. Nak pergi sampai bilik ayam tu 14 km. Mana ada orang kata tu? Kita boleh merentas desa 1 kilo, kita tak boleh merentas bilik kita pati, kita tempat wudu. Padahal langkah tak sampai 100 langkah. Kenapa? Karena masalah peribadi kita. Masa orang ajak bersembang kedai kopi, orang ajak bersembang biasa boleh pergi 5-6 jam. Orang ajak sembahyang tak boleh pergi 5 minit, 3 minit, pergi boleh lah. Takbir, ingatan pergi.
luar tu. Sembahyang Zuhur 4 rakaat, 4 tempat boleh pergi Pulau Langkawi, beli kacang serdik, pinuh kayu hitam, beli kain pelikat. Boleh pergi India lah, satu dunia mana boleh pergi tengah sembahyang tu. Pergi Bombay tengok Shahrukh Khan, tengok sembahyang, ingatan dia boleh pusing dunia, sedap-sedap terlupa rakaat. Sembahyang Zuhur 3 ke 4, 3 ke 4, ya 4 dah cepat habis. Kaki duduk atas sejadah, ingatan pergi dunia orang balik. Sedangkan bila kita tengok bola, kita tengok Kamal Hindustan, 3 jam tengok Kamal Hindustan, kita boleh tumpu dengan bola sampai habis. Budak kecil tengok Kamal kartun, mak panggil makan nasi pun tak dengar. Habis-habis kartun, dapat pula. Kita tengok Kamal Hindustan, heroin riau, kita riau sama. Kesian kan, padahal tengok Kamal Hindustan ni, pergi mana pun heroin mesti menang. Tengok gambar perang mesti menang, yang kalah gambar pergi kepung. Tengok gambar kungfu, kita tak tengok daripada awal sampai tengah, tengok hujung tahu lah mesti menang hero. Tapi tengah-tengah tu kita tumpang riau, mau kesian kat hero dengan heroin. Pasal kita tengok dengan khusyuk dan tawaduk. Tumpu sungguh bila sembahyang, bila tengok gambar Hindustan. Bila tengok bola tumpu sungguh, main tak sembahyang, takbir, uyuk tu. Pi rata. Tengah sembahyang boleh buka Facebook, tengah sembahyang boleh pergi dunia lain. Kenapa? Karena masalah ada dalam diri kita. Sebab itu ulama kata, kalau kamu puasa, kamu kena sedar, kamu tak boleh makan sebulan, tapi kamu boleh makan 9 bulan. Allah bagi dalam setahun 12 bulan, 1 bulan hang tak boleh telan di siang hari nama dia Ramadan, 9 bulan hang telan tiap hari. Ada orang dia puasa 12 bulan itu, ada yang punya 12 bulan dia telan. Dia cari kedai nasi kandang bulan puasa, pukul 7 pagi dia beli roti canai. Kalau orang tahan dia, hang apa beli roti canai? Aku nak buka puasa apa? Pukul 7 pagi beli lah. Saya duduk Sungai Petani, saya singgah lalu ke kedai roti canai pagi-pagi. Ada orang pakai topi keledar, pakai motor, singgah masuk kedai beli roti canai, keluar. Kalau kita lintas ke kedai, ke bank, ditulis dilarang memakai topi keledar. Tapi kalau kita pergi ke kedai makan siang hari bulan puasa, kita tengok ke belakang, ke jauh pakai topi keledar masuk kedai beli makanan, kita tak tengok muka, kita tahu macam adik-beradik kita orang Melayu. Itu satu. Yang kedua, kedai nombor ekor. Kita lalu ke kedai nombor ekor, kita tengok orang pakai topi keledar masuk beli nombor ekor. Tak tengok muka tu boleh tak, boleh camah. Confirm Melayu. Kalau Cina tak pakai itu, dia masuk dengan menutup aurat yang sempurna. Dia masuk kedai nombor ekor dengan menutup aurat. Dia masuk kedai makan siang hari bulan puasa dengan menutup aurat, supaya orang tak kenal muka dia. Tujuan dia nak buat benda haram, nak beli makanan tak mau buka jamaah, tak mau puasa. Nak beli nombor ekor, tak mau bagi orang kenal. Akhirnya kedai-kedai nombor ekor dipendam. Dia kalau start, kalau ada, kalau kita lintas tengok apa kata topi keledar, jangan tanya dia nama Ahcong Karamasani, mesti orang Melayu. Kenapa mereka rasa tak boleh puasa? Kerana mereka merasakan 12 bulan ni hak aku, bukan hak siapa-siapa. Tapi kalau kita boleh merasa 12 bulan ni hak Allah, Allah boleh aku hidup 1 saat, 1 minit, 1 hari, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun, dan Allah boleh hentikan nafas aku bila-bila masa, maka aku tak berani buat tak ketahuan. Kerana Allah bersifat dengan Rabbil Alamin, pentadbir seluruh makhluk. Kita boleh tadbir diri kita, kita boleh tadbir anak bini kita, kita boleh tadbir harta kita ikut suka kita, kita boleh tadbir waktu kita ikut suka kita. Tapi kita kena ingat pentadbiran Allah mengatasi pentadbiran kita. Idza da'atka qudratuka ala zulmin nasi fatadhakkar qudratallahi alaik. Bila kamu ada kuasa, dengan kuasa tu kamu boleh guna untuk buat daya kepada diri kamu atau kepada orang lain, kamu kena sedar kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan aku. Berapa banyak bos-bos yang tindah orang bawahnya, orang bawah dia baca doa, dia tak ada pijit, dia kena buah pinggang, cuci buah pinggang sebulan 3 kali. Allah bagi penyakit pada dia dengan sebab hang di doa buruk oleh orang yang hang tindah. Berapa banyak orang yang sebelum dia mati dia kena hukuman di dunia. Allah sebut Fir'aun, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Fir'aun dengan sebab dia tak ketahuan, Allah bagi siksa di dunia sebelum di akhirat. Jangan kita lupa bahawasanya
Setengah orang dia rasa aku ni nak kerja lama, duit sikit, bila aku nak kaya? Dia susah hati pasal tak kaya. Setengah orang dia susah hati bila aku nak naik pangkat, dia susah hati pasal tak naik pangkat. Tapi dia lupa bahawasanya dia boleh mengeluarkan nafas, dia sedut kembali, dia menyambung nyawa setiap saat, dia sedang menerima nikmat baru daripada Allah. Walaupun duit sikit, walaupun pangkat rendah, tetapi bila kita boleh bernafas, kita sedang menerima nikmat baru pada Allah. Karena berapa banyak kawan yang sebaya dengan kita, lebih muda daripada kita, kadang-kadang mati dulu daripada kita, kadang-kadang nyok muda terjun dulu daripada nyok tua. Kita bila boleh bernyawa tu, kita sedang menerima nikmat, tapi kita lupa tu nikmat. Kita tak tahu tu nikmat, kita rasa aku boleh nyawa sebab aku sendiri sih, aku pandai jaga kesihatan aku. Maka kita buat ikut suka kita. Allah bagi 12 bulan untuk uji kita. 1 bulan jangan makan namanya Ramadan, 9 bulan yang telan hari-hari. Orang yang merasa 12 bulan tak ada, dia telan 12 bulan. Allah bagi duit 100,000, simpan setahun. 100,000 tu Allah minta zakat 2,5%, 22,500. Dia boleh guna lagi 97,500. Sebahagian manusia dia merasa semua tu hak dia, akhirnya dia terpulang zakat. Bini dia pun tak tahu, siapa pun tak tahu, 100,000 ni anak yang punya. Dia terpulang zakat. Kalau orang hutang dia tak bayar, dia marah. Tapi dia hutang Allah tak bayar, dia tak merasa apa. Kalau orang kata ada, jom pergi restoran, aku nak belanja. Nak belanja aku tak apa, tapi aku belanja jangan. Kita bawa dia. Okey, aku nak minta dua makanan, 2 lauk. Satu aku nak minta tom yam campur. Tom yam campur tu untuk aku, nasi dengan tom yam campur. Kahang aku tak mau minta tom yam. Nak minta apa? Aku nak minta nasi, nak minta kahang sup khinzir. Dia akan marah. Orang ajak katakan aku ajak aku makan semua ingat aku Cina. Oh, pasal apa marah? Khinzir tu kan haram. Jijik aku tak boleh dengar. Oh, tak khinzir yang kata haram. Duit zakat hantar, kalau hantar puasa haram. Tang khinzir yang merasa jijik, duit zakat hantar, kalau hantar puasa jijik, sedangkan dua-dua tu haram. Orang kampung saya cerita masa zaman sebelum tu, zaman Pelita Biagah dulu ni, 5 orang tu syorat malam-malam, tak ada kerja, jom kita pergi curi itik Cina, itik Melayu tu, jom kita pergi curi itik, buat apa? Kita sembelih makan. Boleh tak? Bagus ya, ni cadangan yang baik. Akhirnya 4-5 orang tu pergi cari, pergi dumpak kandang, ligat, itik terkepang mata. Ligat musim dapat sekor. Alhamdulillah dapat juga. Angkat tu balik. Pergi tepi sembelih. Potong-potong darah keluar, lepas itik nila, itik Jawa ni jenis apa, nyawa panjang, payah mampu. Sembelih, lepas dia terbang. Terbang macam hidup. Lepas tengok, hidup kapal kan? Terbang nila. Ligat pula dah, kali kedua pula bertungkus lumus macam yang pertama. Ligat musim terbang tangkap. Dapat. Bila dapat seorang tu geram. Payah kan? Dia pegang tekuk itik tu, dia tepak. Mampu. Kawan nak curi sekali dia kata apa? Pasal faham cepat tekuk. Itik mati cepat tekuk. Tak boleh makan. Haram. Nak makan itik kena sembelih tu. Ni itik tak sembelih, haram dia makan. Kawan cepat tu kata, itik cepat tekuk haram. Curi tak haram. Anda nampak ni haram, tadi tak haram. Dah haram tadi, haram dua-dua. Dia ajak ke dia habang kawan dia, itik mampu yang kata haram, itik curi yang tak puasa haram. Kita itu duit zakat tak dikeluarkan tak puasa haram, hutang orang tak bayar tak puasa haram, terima rasuah tak puasa haram, khinzir puasa haram. Saya pergi Mekah apa ni? Balik daripada Mekah, main ke Jeddah. Ada orang yang keluar daripada ihram, keluar daripada selesai umrah, pakai baju Mekah, baju kala hitam orang perempuan, sampai Jeddah buka rambut. Kata ini Melayu ke Filipin? Melayu. Tu dia main mana? Main Mekah kali kita. Buat umrah, orang buat umrah. Siapa tak payah Jeddah buang lah. Oh dia tu artis, mana boleh pakai Malaysia. Balik nak sambung kerja sebagai artis. Duduk di Mekah Madinah, buka gedung, nama dia tahu kata haram, main Jeddah jadi halal balik.
Kalau orang yang jenis pakai seluar pendek ketika main bola, kita ajak dia pergi masjid, jom pergi sembahyang Jumaat, aku bawa apa? Dia kata, okey, setuju. Kita bawa dia pergi masjid. Sebelum dia pergi kita kata, pakai aja lah. Kita pelikat. Nak sah, pakai seluar pendek lah. Dia pergi masjid, pakai seluar pendek dulu kartu hibam. Dia kata, tak ada masuk orang lawan balik. Malu ke orang lah. Ada pula pergi sembahyang Jumaat pakai seluar pendek. Masih faham tak mau? Kan haram pakai seluar pendek sembahyang Jumaat, mesti tutup aurat. Oh, sembahyang Jumaat pakai seluar pendek, apa sah?